macam perangai lalat. Cuba tengok perangai lalat. Kerjanya mencari salah aja. Cuba tengok lalat terbang, bangkai di hurungnya. Najis di hurungnya. Di hurungnya tempat sampah. Banyak lagi benda lain boleh hurung. Sampah juga yang lalat hurung. Ada manusia yang mata dia macam mata lalat. Cari salah orang aja. Datang masjid cari salah tu imam. Imam baca pendek dia marah. Allahu akbar. Inna a'tayna je tu imam. Marah dia. Pendek gila. Kedekut benar, bacalah panjang sikit. Dia tak tahu yang tu imam tu sakit perut dah tahan dulu. Tu imam tu adalah sebab dia baca pendek. Tapi jenis lalat di belakang tu ramai. Aku nak sembahyang lah panjang sikit, pendek gila. Nanti besok tu imam baca ayat panjang ni marah pula. Silap datang masjid ni panjang pula ni. Ini namanya mata lalat. Tak pernah cari betul orang. Dia cari salah orang. Cari salah isteri. Isteri hidang nasi awal-awal pun salah. Janganlah hidang awal-awal sejuk tak sedap. Bila isteri lambat hidang, cepatlah aku dah lapar. Lambat betul. Salah, semua salah. Itu namanya mata lalat. Suami balik awal pun dia marah. Suami balik lambat pun dia marah. Lambat awak balik, seletih tunggu awak. Awak tahu tak? Awak ingat saya jaga. Nak nunggu awak balik pukul 12 malam. Baliklah awak sikit. Letih jaga tau. Besok malam suami balik awal. Awal pula awak balik. Kita tak ada buat siap apa lagi. Buat je suami tak balik. Jaga-jaga akak. Jangan jadi mata lalat mencari salah orang. Ada satu perempuan minta ubatkan suami dia, tolong ubat ustaz, suami saya ni asyik tidur berdengkur. Asyik berdengkur tidur. Saya tak lena tidur ustaz, suami berdengkur. Saya jawab, akak bersyukurlah suami berdengkur. Sebab akak tahu bila dia berdengkur, maknanya suami akak ada sebelah akak. Ada orang tua tu lantak. Tidur. Ada. Biarlah kena tidur. Tarik selimut tidur dia. Berapa banyak isteri-isteri yang raba-raba suami tak ada. Kesian tidur seorang-seorang. Suami hilang tah ke mana. Dengan siapa pula lah suami tidur malam ni. Jadi akak-akak betul bersyukur suami berdengkur. Eloklah berdengkur lah abang, tak apa. Duduk tingkat bawah pun dengar suami berdengkur. Jadilah mata lebah. Mata lebah adalah mata yang mencari baik. Tuan-tuan buka surah An-Nahl ayat 67, 68. Allah sebut tentang lebah. Allah perintahkan lebah supaya membuat rumah. Rumah di atas bukit, rumah di atas pokok, dan membuat sarang di tempat yang manusia buat sarang. Allah suruh lebah buat. Allah wahyukan pada lebah, yang pertama buat sarang di bukit-bukit gunung ganang. Yang keduanya buat sarang di pokok-pokok. Yang ketiganya buat di sarang yang manusia buat. Kemudian Allah kata, bertebaralah kamu wahai lebah, cari bunga-bungaan, bawa balik ke sarang kamu dan keluarkan satu benda yang sangat manis, sangat bagus, nama dia madu. Cubalah kita jadi madu, kita jadi lebah. Cari pengajian, datang masjid ni, tak ada pengajian subuh ni, pergi masjid lain pula. Sembayang maghrib masjid ini, tak ada kuliah maghrib, tak mutuk, surau sana kan ada pengajian. Cari, jadilah mata lebah. Carilah kebaikan orang. Tok Bila kita dah bertugas 30 tahun, cari kebaikan dia. Jangan cari dia napah sangkut. Biasalah 30, sekarang 78. Dah tua, kadang-kadang tak boleh tarik dah. Hayya 'alas solah, letih benar dah tuan-tuan. Dah dicurinya napah tengah-tengah solah. Kita pun nak sesak nafas dengar hayya 'alas solah. Nuak macam mana dah 70 lebih. Nuak kata apa? Semalam saya kagum dengan Tok Imam Masjid Abidin Taman Skudai semalam. 85 tuan-tuan, 20 rakaat jadi imam. Semayang tarawih, tak ganti orang lain. Dia seorang aja, Lone Ranger je tu. 85 sihat walafiat, mata tak pakai spek mata, telinga tak ada pekak, badan tegak, boleh ingat ayat Quran banyak. 85, 20 rakaat jadi imam. Kita umur 25, 8 cabut.
Doa pun cabut. Sampai Sultan Johor tegur ni. Habis-habis semayang terus bangun. Sultan pun kena tegur. Janganlah terus bangun, berdoa lah sikit. Sombong berbenar kita ni. Tak adanya berdoa dengan Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut di situ perangai binatang ada pada kita. Cuba tuan-tuan tengok, ada manusia yang perangai dia macam babi. Babi ni hanya tahu beranak tapi tak reti bela anak. Anak punya banyak tapi tak kenal pun. Kamu anak aku ke? Tak kenal. Ada orang yang perangainya macam ikan haruan, dia makan anak dia sendiri. Dia makan anak dia sendiri. Ada orang yang macam itu, dia rogol anak dia sendiri, dia bunuh anak dia sendiri. Ada manusia yang berperangai macam burung. Pagi-pagi keluar cari rezeki, petang-petang malam-malam baru sampai. Nama dia burung. Ada orang yang macam kupu-kupu. Hinggap sana, hinggap sini, hinggap sini. Siapa yang sudi hinggap, dapatlah RM30 sekali hinggap. Jadi pelacur, nama dia kupu-kupu malam. Bersaing pula, persaingan hebat. Wartawan malam bila kupu-kupu malam ni. Macam mana sekarang bisnes kurang sikit lah, persaingan hebat kita. Jadi pelacur pun bersaing, tuan-tuan tahu lah. Ini nama dia kupu-kupu. Sebab tu Allah Ta'ala sumpah perangai manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia suka tanya benda yang tak ada. Dia masuk kedai makan, pergi tanyanya kedai makan benda yang tak ada. Kak, ada jual kapas tak? Saya jual nasi lemak, kapas tak ada. Dia suka tanya benda yang tak ada. Yang benda ada dia tak nak beli. Itu perangai orang manusia ni. Perangai dia kecoh je. Ada perangai yang bawa mulut, nama dia burung murai. Bawa pop. Ada jenis macam itu. Ada yang jenis anjing. Kita dah tolong dia, dia tengking kita balik. Kita bantu dia, dia gigit kita balik. Kita tolong dia lepaskan daripada masalah hutang, dia tipu kita balik. Itu macam anjing. Bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Bila kita lepaskan dia, dia salak kita balik. Ada orang yang macam itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sumpah di sini manusia ni, tuan-tuan, perangainya macam-macam. Anak kita perangai macam-macam. 5 orang anak kita, mana perangai serupa? Yang sulung sekarang ni pun kerja alung, ngutik hutang kerja dia. Kadang dia kerja orang, kadang-kadang orang kerja dia. Perangai berbeza. Yang kedua tu pula ustaz. Ustaz kerja dia berzikir. Siapa tu? Ustaz. Sampai semayang Jumaat pun imam baca khutbah dia. Ai, kesian tuan-tuan. Mana boleh berzikir masa imam baca khutbah? Letaklah tasbih dalam poket, dengarlah khutbah. Ini tidak. Subhanallah. Kalau boleh jentik telinga tuan-tuan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak dijadikan dalam satu masa 2 hati. Satu masa nak dengar khutbah, satu masa lagi nak berzikir. Mana mahunya? Zikir tak dapat, khutbah tak dapat. Letakkan tasbih di bawah, dengar. Dan tu imam pun bila jumpa orang yang macam tu, tegurlah. Pegang tongkat. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala. Tengok-tengok ada orang bercakap. Zikir, tegur. Tuan Haji, bila buat khutbah, bila mendengar khutbah, jangan buat kerja lain. Duduk diam-diam. Agak-agak tu imam berani tak? Ya, tengok satu orang bagus punya tidur, relax, asal khutbah tidur. Kalau tidur tu khutbah. Cuba tu imam tegur dia, Tuan Haji, sekarang waktu khutbah tidak sesuai untuk tidur, sila bangun, ubah tempat lain. Agak-agak Haji Din tu nak tidur tak? Minggu depan di antara 2 je, sama ada tak tidur atau tak datang terus, itu je. Dia tukar masjid lain, nyampah aku tu imam tu. Ada tegur aku direct, habis tu tak nak tegur macam mana, tuan-tuan? Sebab tu kita kena, Tok Imam kena berani, Tok Bilal kena berani, Tok Siap kena berani. Nak menegur orang ni semua orang kena buat. Kalau ustaz saja tegur orang tak cukup. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seluruh kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik. Siapa dia umat yang terbaik? Yang menyeru ke arah kebajikan, mencegah kemungkaran.
Kalau semua orang bergerak sebagai pendakwah, kalau semua orang bergerak sebagai mubaligh, tegur dan tegur dan tegur dan tegur, masyarakat jadi baik. Sekarang ni kenapa tak tegur? Aku bukan jawatankuasa masjid, buat apa aku tegur? Ditengoknya air tak tutup, pipe tak tutup, keluar je